Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita subjek Pendidikan Islam tahun 2, bidang sirah, tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah. Baiklah, Ustazah nak tanya murid-murid semua. Siapa itu kekasih Allah? Ya, kekasih Allah ialah Nabi terakhir kita, iaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baik, jom kita ingat semula ahli keluarga Nabi. Okey, yang pertama, bapa Nabi bernama Abdullah. Ibu Nabi bernama Aminah. Datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Dan yang terakhir, bapa saudara Nabi bernama Abu Talib. Ya, ini adalah pengenalan secara ringkas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kita iaitu Sesuci Hati Nabi. Okey, sebelum tu kita akan mengetahui dulu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom baca bersama-sama dengan Ustazah. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Ya. Okey, seterusnya. Ketika Nabi Muhammad menuju ke Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali baginda. Ialah Nabi akhir zaman. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad jelas kelihatan pada Nabi Muhammad. Jom kita tengok apakah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Yang pertama ialah awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad. Awan melindungi rombongan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sendiri ketika baginda dan rombongannya menuju ke Syam. Melindungi daripada kepanasan. Yang kedua, api sembahan kaum Majusi di Rom dan Parsi terpadam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kaum Majusi di Rom dan Parsi ni menyembah api. Jadi, semasa Nabi Muhammad nak dilahirkan, tiba-tiba api sembahan mereka terpadam. Itu salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Kita tengok yang ketiga. Ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, dada Nabi Muhammad telah dibelah oleh malaikat. Ya, ini yang kita akan fokuskan nanti ya. Okey, yang keempat, baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan. Baiklah, ini antara tanda-tanda kenabian. Ada lagi ya tanda-tanda kenabian yang lain. Baiklah, jom sama-sama kita hayati tentang sirah ataupun kisah hati Nabi Muhammad ini disucikan. Semasa Nabi Muhammad masih kecil, iaitu masih bayi, Nabi Muhammad telah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Siapakah Halimatus Sa'diyah ini? Halimatus Sa'diyah ini adalah ibu susuan Nabi Muhammad. Ketika baginda berumur 4 tahun, semasa baginda bermain-main dengan kanak-kanak yang lain, tiba-tiba datang 2 malaikat membawa baginda ke suatu tempat. Baiklah, apakah yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat Jibril
telah membelah dada Nabi Muhammad lalu mengeluarkan segumpal darah dan berkata, inilah sasaran syaitan daripada kamu. Apakah itu segumpal darah? Segumpal darah itu ialah hati Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menyucikan hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam dan kemudian memasukkannya semula ke dalam tubuh baginda. Itulah yang telah dilakukan oleh malaikat Jibril untuk menyucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terdapat beberapa kepentingan dan iktibar daripada peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad terpelihara daripada dosa dan kesilapan kerana wahyu Allah akan diturunkan. Jadi, Nabi Muhammad terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Baik, antara iktibar yang kita dapat, kita perlu hiasi diri kita dengan kebaikan. Bila kita menjadi orang yang baik, orang lain akan suka, pahala akan bertambah dan kita dijamin syurga. Okey. Yang ketiga ini ada kaitan dengan yang kedua. Baik, melakukan kebaikan. Kita kena sentiasa melakukan kebaikan dan kita tinggalkan amalan keburukan. Tinggal keburukan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Baik. Yang keempat, sentiasalah berdoa kepada Allah sebagai pendinding diri kita. Apa-apa yang kita cuba lakukan, kita mesti berdoa. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah mempermudahkan segala pekerjaan kita. Nak makan kena baca doa, nak tidur baca doa, nak masuk tandas baca doa. Semua kita buat, kita kena baca doa. Tak tahu dalam bahasa Arab, cukuplah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusanku. Itu pun boleh. Okey, seterusnya yang terakhir, antara kepentingan dan iktibar yang kita dapat, kita yakin kepada Allah yang Allah akan melindungi diri kita. Sebab tu Ustazah kata kita kena berdoa. Bila kita berdoa, automatik kita ni yakin kepada Allah yang Allah akan melindungi diri kita. Allah jaga kita. Kita yakin. Allah lindungi diri kita. Baik, itu sahaja daripada Ustazah. Untuk tajuk sesuci hati kekasih Allah. Jadi, mohon ulang kaji semula tajuk ini. Hayati dan amalkan segala kebaikan seperti yang telah diterangkan. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Latihan akan diberikan pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.